إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saluran Seram Seroja. Hari ini saya ingin sampaikan satu kisah yang telah diceritakan kepada saya, dan ini adalah pengalaman kakak saya sendiri yang terjadi ketika beliau menemani kawan pergi berubat. Dan ini kisahnya bermula. Kali ini saya mahu berkongsi pula pengalaman seram saya di kampung Batu Laut Banting. Kisah ini berlaku pada 24 Ramadan tahun 2000. Semasa kisah ini berlaku, saya sudah pun mempunyai 2 orang anak, yang sulung berusia 4 tahun dan yang adik berusia 1,5 tahun. Ceritanya bermula begini. Saya mempunyai seorang kawan sekerja yang meminta tolong dari saya untuk menghantarnya pergi berubat dengan seorang pakcik. Kerana mengenangkan beliau seorang kawan saya yang baik hati, dan jika saya yang meminta pertolongan daripadanya, beliau tidak pernah pun menolak permintaan saya. Oleh kerana tidak mahu mengecewakan beliau, maka saya bersetuju untuk menghantar beliau pergi berubat. Pada hari kejadian selepas berbuka puasa, kami pun bergerak dari Seremban ke Banting. Appointment pukul 9.30 malam. Sepanjang perjalanan dari Seremban ke Banting, tiada apa-apa pun masalah yang terjadi. Oh ya, saya membawa bersama kedua-dua orang anak saya sekali, kerana ketika itu suami saya sudah bertugas di Pulau Pinang. Sebaik saja masuk ke kampung Batu Laut, kawan saya pula tidak dapat mengecam rumah pakcik yang beliau mahu berubat ni. Banyak kali juga kami berleka-leka, sehinggalah kami ternampak seorang lelaki Melayu dan berpakaian hitam. Saya pun memberhentikan kereta lalu bertanya kedudukan rumah pakcik berkenaan. Lelaki ini menerangkan dengan jelas kepada saya, "Nanti kamu masuk ikut jalan ni, kemudian kamu jalan terus je sampai kamu jumpa sekolah agama. Kemudian kamu terus ke depan dan jumpalah rumah pakcik yang kamu cari, dan rumah dia berada sebelah kanan tu je." Saya ikut petunjuk yang lelaki berkenaan berikan. Betul, saya jumpa sekolah agama seperti yang beliau bagi tahu. Tetapi bila saya ke depan sikit, saya tak pula nampak rumah. Tapi yang saya temui adalah 2 simpang. Saya pun jadi hairan. Kenapa pula ada simpang? Tadi tak ada pula lelaki itu bagi tahu tentang simpang ni. Saya pun akhirnya membuat keputusan sendiri dan membuat pilihan untuk masuk ke simpang sebelah kanan. Jalan semakin gelap. Anak perempuan saya ketika itu tiba-tiba je menangis dan datang duduk di belakang saya. Saya bawa kereta. Boleh bayangkan tak macam mana susahnya saya nak bawa kereta dengan dia berada betul-betul di belakang saya. Nasib baik anak lelaki yang seorang lagi tidur nyenyak. Kawan saya beberapa kali memujuk anak perempuan saya untuk duduk dengan dia, tapi anak saya tetap mahu dan tetap duduk di belakang saya sambil menangis. Selepas beberapa meter masuk ke simpang kanan, saya ternampak sebuah rumah banglo dengan ada lampu jalan di depannya. Hati saya pun berkata, ini agaknya rumah pakcik tu kot. Jadi fokus saya hanya ke rumah tu. Kemudian saya jadi pelik sebab jalan yang saya lalui semakin lama semakin kecil, dan akhirnya rumah banglo yang saya nampak telah hilang. Dan suasana begitu gelap sekali. Yang ada hanyalah lampu kereta saya sahaja.
Bila saya di depan lagi, rupanya jalan tersebut adalah jalan mati. Saya jadi gelabah kerana kereta tak boleh pusing sebab jalan tersebut buat hanya untuk satu kereta je. Cara untuk keluar adalah dengan mengundur. Itu sahaja satu-satunya jalan untuk keluar daripada tempat tu. Pada ketika itu, kawan saya keluar tanpa diminta untuk menjadi mata saya supaya senang untuk saya reverse kembali kereta. Alhamdulillah, kawan saya ni kuat semangat orangnya. Saya pun turunkan tingkap kereta dan dengar kawan saya ni bagi arahan. Undur, stop, undur lagi, undur. Tiba-tiba, terus kawan saya ni senyap seketika dan mula memanggil-manggil nama saya. Bila saya berpaling ke belakang, ya Allah, berderau darah saya. Aduhai, pocong berdiri tegak, meloncat setempat di bahagian kanan kereta saya, sama lurus dengan tangki minyak. Masa tu, rasa nak pengsan pun ada, tapi mengenangkan anak-anak saya ada bersama, saya kuatkan semangat. Nak baca ayat kursi pun tak boleh, semuanya saya lupa. Tapi dalam keadaan kelam kabut, seram sejuk, saya tak semena-mena bercakap, tolonglah jangan kacau kami. Aku datang nak hantar kawan aku je pergi berubat, bukan nak cari kau pun. Tolonglah buka jalan jika memang kau yang tutup jalan ni. Minta maaflah jika kami dengan tak sengaja kacau dan ganggu kau. Dan kawan saya yang berada di luar kereta terus melaungkan azan. Saya memang salut habis dengan keberanian dia dalam situasi Cik Pocong berada di dengannya di luar kereta. Selepas saya selesai bercakap dan bila saya toleh ke belakang, pocong itu telah tiada. Suasana menjadi sunyi seketika. Tapi perasaan saya terus menjadi lega. Kawan saya meneruskan tugas dia untuk menolong, memberi arahan untuk saya mengundurkan kereta. Undur, stop, undur. Dan Alhamdulillah, akhirnya kami boleh keluar dari situ. Yang bertambah pelik, sebaik sahaja kereta saya dapat keluar, terus nampak rumah pakcik. Masa kami turun, anak pakcik yang keluar. Dia beritahu ayahnya lama dah tunggu, tapi disebabkan kami tak sampai, dia terus je keluar kerana dijemput oleh orang lain untuk berubat. Sejak dari malam itu, bila ada orang bagi tahu di bulan puasa tak ada hantu, saya hanya akan gelak aja, kan? Kerana saya sendiri yang jumpa pocong di akhir bulan puasa. Bila saya ingatkan kembali sosok tubuh Cik Pocong yang besar, seolah-olah sosok pada lelaki dengan kesan tanah pada kain kapan yang sudah agak kekuningan, serta merta badan saya menjadi seram. Kerana saya masih teringat lagi kerana kepala yang bergoyang-goyang membuatkan saya bertambah kecut perut. Ini adalah antara pengalaman saya yang paling seram jika mahu dibandingkan dengan kisah dan pengalaman saya yang pernah saya lalui. Moral dari kisah ini, janganlah suka merayap di waktu malam. Lagi-lagi bulan puasa, orang sepatutnya solat dan berterawih, tapi awak pergi merayap. Sekali berkenalan dengan Cik Pocong, baru pada muka kan. Okeylah. Terima kasih pada yang sudi mendengar kisah seram ini. Pada yang baru terjumpa channel ni, bolehlah sekiranya sudi menekan butang subscribe dan butang loceng notifications untuk mendengar cerita yang baru dari saya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.